Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Marilah sama-sama kita meningkatkan keazaman untuk menjadi Muslim yang benar-benar beriman. Seterusnya meningkatkan keazaman agar bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menyahut seruan Allah dari surah An-Nisa ayat yang pertama. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah mencipta kamu dari jiwa yang satu, iaitu Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian dibiak-biakkan lahirnya ramai lelaki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah memerintahkan antara kamu semua untuk mengeratkan tali persaudaraan antara satu sama lain. Sesungguhnya Allah sangat mengawasi apa yang dibuat. Sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Akan sampai satu zaman yang Nabi SAW istilahkan sebagai khadda'at, digunakan dengan sirah mubalaghah, dengan erti hyperbola, bermaksud zaman yang penuh dengan penipuan, penuh penipuan dan kekeliruan, sehingga manusia menjadi tidak mampu berfikir. Manusia membenarkan pembohongan, manusia membohongi kebenaran, manusia memberi amanah kepada yang khianat, mengkhianati golongan yang amanah. Zaman yang kita lalui pada hari ini adalah zaman pembohongan dan propaganda. Antara yang perlu kita fahami pada hari ini berkenaan permainan-permainan yang dimain oleh Barat, menjadikan umat Islam dan bumi umat Islam sebagai cagaran. Kita dapati kebelakangan ini banyak siri-siri pengeboman yang berlaku di tempat-tempat awam. Kebelakangan daripada ini berlaku di Perancis, kemudian berlaku di Turki, semalam berlaku di Indonesia. Yang pastinya siri-siri pengeboman adalah tindakan-tindakan provokatif yang diagenda oleh Barat untuk mewajarkan kempen ketenteraan terhadap negara-negara umat Islam. Barat dengan hantu yang dicipta, dengan bahasa fear dan hope, mereka mencipta ketakutan demi melariskan harapan yang ditawarkan oleh mereka. Modus operandi yang disusun oleh Barat dirancang oleh CIA dengan cermat, dilaksanakan oleh badan-badan yang lain, mencipta kumpulan-kumpulan Islam yang sengaja memperlihatkan dirinya ganas.
Antaranya dengan jenama yang pelbagai, IS, ISIS, ISIL, Daesh dan macam-macam. Yang penting kebelakangan ini kumpulan-kumpulan yang ganas itu yang diisytiharkan oleh Barat dengan namanya IS, Islamic State. Dan kita perlu faham bahawasanya ini merupakan wayang yang dicanang oleh Barat untuk menanam paranoid terhadap masyarakat dunia dan umat Islam terhadap negara Islam, terhadap pelaksanaan Islam dan terhadap hukum hakam Islam. Apabila golongan-golongan yang ganas itu dijenamakan sebagai Islamic State yang terjemahannya negara Islam, menyebabkan pada hari ini umat Islam menjadi prejudis dan inferior untuk menceritakan berkenaan agenda negara Islam kerana takut-takut akan dituduh sebagai IS. Sedangkan IS itu merupakan propaganda yang dicipta oleh Barat untuk mencipta false flag ataupun hantu yang dicipta untuk membawa ketakutan kepada dunia Islam. Oleh kerana itu, kalau kita lihat apa yang dilaksanakan oleh Barat, terutamanya US, bersama-sama dengan negara sekutu NATO, menyerang satu persatu negara umat Islam atas alasan memerangi keganasan. Mereka mahu merobekkan negara umat Islam, mestilah terlebih dahulu mencipta alasan. Maka dicipta alasan berlaku keganasan-keganasan. Akhir sekali mereka bebas untuk masuk ke negara-negara umat Islam untuk menjajah umat Islam, kononnya sebagai penyelamat kepada krisis keganasan yang berlaku. Oleh kerana itulah sekiranya kita matang, siri-siri provokasi yang berlaku dilaksanakan oleh orang-orang yang bertopeng untuk menyebarkan kefahaman Islamfobia, takut kepada Islam, prejudis terhadap Islam, paranoid terhadap Islam. Apakah fungsi ajaran Islamfobia yang diinginkan oleh Barat? Fungsi yang diinginkan adalah untuk melariskan Islam liberal. Apabila masyarakat dunia merasa sangsi dengan Islam, sehingga orang Islam sendiri prejudis dan merasa rendah diri dengan Islam. Ramai di kalangan orang Islam pada hari ini menyatakan takkanlah Islam seperti ini, takkanlah jihad seperti ini, takkanlah orang yang berjuang Islam seperti ini, menyebabkan kebanyakan di kalangan orang Islam terpengaruh dengan propaganda Barat. Apabila umat Islam terpengaruh dengan propaganda Barat, maka Barat datang membawa ideanya, membawa ajaran yang selari dengan kepentingan Barat, iaitu Islam liberal. Seolah-olah mereka datang ke minda umat Islam dengan mengatakan ini Islam yang sebenar. Ini Islam yang sebenar. Islam yang hanya pada nilainya, bukan pada pelaksanaan. Kerana kalau dilaksanakan Islam, kamu akan jadi seperti IS. Kamu akan jadi ganas. Maka berapa ramai di kalangan umat Islam yang terpengaruh dengan propaganda ini. Oleh kerana itulah setiap kali hari Jumaat kita diarahkan untuk membaca suratul Kahfi. Disunatkan oleh Nabi SAW. Antara hadisnya, Nabi SAW bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awaili suratil Kahfi, faqad asamahu minad dajjal." Barang siapa yang memelihara 10 ayat yang terawal suratul Kahfi, maka dipelihara daripada ancaman Dajjal. Perlu dibaca dan difahami. Antara isi utama suratul Kahfi adalah tidak terpengaruh dengan propaganda. Sebagaimana Ashabul Kahfi tidak terpengaruh dengan propaganda kebatilan yang berlaku sekeliling mereka. Mereka menyelamatkan diri, akhir sekali kekal dalam keadaan iman. Begitu juga di akhir zaman. Propaganda disebarkan seluas-luasnya. Ramai di kalangan umat Islam terpengaruh. Maka ubatnya adalah suratul Kahfi, membaca dan memahami intipatinya supaya jangan mudah terpengaruh dengan propaganda. Oleh kerana itulah sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu faham dan sedar bahawasanya zaman kita adalah zaman propaganda, zaman penipuan yang dahsyat. Zaman penipuan yang dahsyat sehinggalah orang Islam sendiri tidak yakin dengan Islam. Orang Islam sendiri benci dengan Islam. Kerana di sana ada watak-watak yang dicipta oleh Barat, dicipta oleh Yahudi, dicipta oleh CIA, dicipta oleh US
untuk memberi kefahaman bahawasanya Islam adalah agama yang ganas, agama yang tidak toleran, agama yang tidak sederhana, agama yang ekstrim. Dan ramai di kalangan umat Islam yang menelan propaganda ini dengan sewenang-wenangnya. Bukan sekadar itu, perancangan yang berlaku pada hari ini adalah dengan menyebukkan umat Islam pada perkara-perkara cabang, perkara-perkara khilafiyah. Dipastikan umat Islam tenggelam dalam polemik khilafiyah. Diperbincangkan seolah-olah ketika zaman penjajahan, pada era penjajahan terdahulu, dipertembungkan antara kaum muda dan kaum tua. Akhir sekali negara umat Islam dijajah. Penjajah mencapai kemenangan. Umat Islam kalah kerana berperang dengan sesama sendiri atas nama polemik khilafiyah. Sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu sedar dengan apa yang dirancang oleh Barat, apa yang dirancang oleh musuh Islam. Kehidupan untuk menegakkan Islam bukan kehidupan yang mudah, tetapi kehidupan yang terpaksa berhadapan dengan propaganda-propaganda mereka. Tetapi malangnya, usaha untuk memahamkan umat Islam menghadapi tentangan dan rintangan. Pada masa sama umat Islam lebih terdedah dengan media propaganda lebih daripada penerangan-penerangan daripada pemikir dan ilmuwan-ilmuwan Islam. Oleh kerana itu, sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah, marilah sama-sama kita berubah. Kita berusaha untuk memahami perancangan Barat, memahami perancangan musuh, sensitif dengan apa yang berlaku ke atas umat Islam, berfikir dengan cara pemikiran kritis dan kritikal demi melangsungkan survival umat Islam daripada dikuasai oleh musuh-musuh. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfadha bi 'aini 'inayatikar rabbaniyah wa bi hifdzi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj ibni al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wa taufiq wa sihhata wa salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma fukka kaida asrana wa asral muslimin. Allahumma fukka kaida asrana wa asral muslimin. Allahumma alayka biha ula'il ilmaniyyin wal liberaliyyin wal munafiqin alladhina yuriduna an yaj'alu kitabaka tahta aqdamihim. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din wansurna wal mujahidin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan wansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.